Mak, tua-tua ganyut pun nanti jadi menantu mak juga. Barum sukakan dia, Barum cintakan dia, Mak. Cinta? Menana telinga aku ni mendengarnya, Barum. Kau sedar tak, kau tak perasan ke? Si Mila tu dah sama bahaya dengan mak ni. Mak ni pun kalau dipakaikan bedak, sekati macam dia tu pun lebih lawa lagi, Barum. Ya Allah, aku agak kau ni dah kena ubat guna-guna janda gatal tu. Astaghfirullahalazim, Mak. Apa yang Mak nak kisah sangat, tua ke muda ke, janda ke anak dara? Kan dia nak jadi menantu Mak juga. Apa yang Mila nak risaukan? Mila dah jadi isteri abang. Mak tak boleh cakap apa. Yalah, isteri abang, bukan isteri mak. Menantu mak. Tapi menantu yang bukan pilihan dia. Mila kan dah tua. Mana padan dengan abang kan? Mila, dah berapa kali abang cakap, jangan sebut lagi perkara tu. Dah jodoh kita. Pada abang, Mila tetap cantik. Tak muda. Bang, Mila cantik lagi ke? Wow, cerita legend ni Farid. Mertua lakonan Rosie Ramli dan juga Kartina Aziz. Dan kalau dekat situ tadi kita ada dapat sedikit lah antara dialog yang dia sebut. Ni mesti kena ubat guna-guna ni, kahwin dengan isteri lebih berusia ni. Lepas tu yang mertua tu, yang si ibu tu pula macam betul ke ni kan? Kadang-kadang mereka terfikir dan berkira juga untuk anak mereka. Betul. Jadi itulah topik kita pada hari ini, usia bukan penghalang cinta. Jadi sebelum kita bersama dengan tetamu-tetamu, saya hutang tadi soalan. Okey, yang tadi saya dah tanya Yana, kisah yang risik betul. Okey, awak dengan Raja Syairan berapa jarak usia tu? Beza setahun. Dia lebih muda. Dia lebih muda setahun daripada saya. Maknanya Yana pun boleh bagi pendapat dalam topik kita pada hari ini. Ada dua kemungkinan tak sekarang ni. Kalau isteri itu lebih berusia daripada suaminya, dia akan jadi sama ada suami itu yang perlu mematangkan diri dia, ataupun isteri itu pun yang jadi lebih muda dari segi perwatakan dan juga cara dia membawa diri. Tapi pelbagai situasi boleh berlaku. Jadi kita tanpa melengahkan masa, kita kenalkan tetamu-tetamu kita hari ini. Kita bersama dengan Izu Islam dan juga Didi Alias dan juga perunding motivasi kita Amin Idris. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Mami Didi. Okey ke tu? Ya, dengar. Waalaikumsalam. Wow. Mami vote betul ya tengah-tengah hari ni nak pergi mana tu? Saya tengah bekerja. Awak bekerja dalam studio sejuk. Saya tengah cuti kat luar. Waalaikumsalam. Okey, kalau kita lihat mungkin Izu ada lagging sedikit tapi masih lagi boleh mendengar kita, tak ada masalah. Okey Yana, antara ketiga ni saya bagi Yana peluang nak tanya siapa dulu. Tapi kalau ikut jarak yang paling jauh sekali antara pasangan ialah Izu sebenarnya. Betul. Okey, Izu, jarak antara Izu dan juga Awin isterinya adalah sebanyak 8 tahun, betul? Izu? Okey. Mungkin ada lagging sikit tadi. 8 tahun betul. Okey. Tapi kan waktu awal-awal perkahwinan dulu kan, macam mana sebenarnya Izu membuat keputusan untuk menolak tepi faktor usia itu dan untuk go on dengan perkahwinan bersama dengan Awin? Okey, jangan risau, Izu tengah dengar tu. Okey, actually daripada awal lagi saya berkenalan dengan Abu. Kita orang tak pernah fikir pun pasal umur, tak kisah pasal umur. Macam gitulah. So bila berkahwin apa semua, bila dah bagi tahu dekat family pun tak ada tanya umur berapa ke apa ke. Dia just tanya, okey tak suka ke tak pasangannya suka. And then kahwin. Tak ada fikir pasal pasangan, jarak umur ke macam mana, tak pernah terfikir langsung. Okey, bermakna memang betul cinta bukan usia bukan penghalang cinta. Jadi ini memang kira satu benda yang straightforward, cinta yang telah menyatukan mereka berdua tanpa ada sebarang isu dan pertikaian. Betul. Dan kalau Farin tengok sekarang ni gambar antara Izu dan juga Awin ni, nampak macam mereka ni seusia. Ini yang saya katakan tadi tau Farin. Sama ada suami tu yang akan mematangkan diri ataupun isteri tu yang akan nampak dan rasa lebih muda kerana pasangannya pun jauh lebih muda. Tapi Izu, saya nak tanya sikit lah Izu, bila tengok gambar ni terfikir pula saya nak tanya ni. Awak manja tak dengan Awin? Aish. Saya kasar. Okey. Awin pun manja dan saya pun manja. Nampak cinta tu. Okey, Mami Didi sih sebelum kita pergi kepada Amin. Okey, Mami jaraknya 3 tahun betul dengan Syam
3 tahun. Okey, 3 tahun. Jadi kita nak dengar pengalaman Mami sendiri. Ada suami yang jarak usianya lebih muda 3 tahun daripada Mami. Alah 3 tahun apa dia kisah sangat 3 tahun. Sekarang dah lebih ada 20 tahun pun, 25 tahun pun ada. Tapi masa sebelum ni kita orang pun tak ada fikir yang kita orang ni macam Izu cakap dah, kita orang tak fikir untuk bercinta. Maknanya masing-masing ikhlas untuk mengenali hati budi. Lepas tu kita follow the flow. Walaupun kita tahu muda daripada Mami, so kita follow the flow. Kalau rasa dia nak pakai seluar jeans, tak pakailah seluar jeans. Kalau dia nak pakai t-shirt, aku pakailah t-shirt. Ikut suami. Surga kan bawa tapak kaki suami. Kadang-kadang tak payah. Okey. Tapi kan, Mami, kalau tengok kan, Mami Didi dengan suami Abang Syam, nampak macam Mami lagi muda lah. Malam ni I belanja you. Okey, Mami, tapi tak apa. Selalu bila orang bercakap pasal suami lebih muda, dia ada selalu wanita akan kata, alamak ada masalah pula lah, laki aku ni tak matang lah, laki aku ni tak boleh memimpin lah. Macam mana bila ada orang ada isu-isu yang macam tu bila berkahwin dengan lelaki yang lebih muda ni? Maknanya kalau dia dah terima seadanya, suami dia jauh lebih muda, dia sendiri yang kena matangkan suami dia. Dia sendiri yang kena untuk dia berkomunikasi, cara macam mana dia bercakap, matangkan dia. Pasal sebelum ni dia memang dia selalu macam, walaupun kita muda 3 tahun, tapi kadang perangai dia pun ada perangai budak-budak, dia tak mature. So kita sendiri yang akan sama-sama bimbing sama-sama, mana apa yang kurang, apa yang lebih, kita bergabung berdua. Apatah lagi kaum lelaki ni memang lambat matang. Suka. Okey, baik. Kita dah tanya Izu, kita dah tanya juga Mami Didi Alias. Ya. Kau dengar kau bertanya Karin tu, dia sampai sekarang tak matang-matang. Kau tengoklah tu. Ya, betul Mami. Okey, baik. Kita nak tanya kepada Amin Idris pula. Kalau tadi Izu dan Mami Didi dah berkongsi tentang pengalaman mereka berkahwin dengan pasangan yang jauh lebih muda. Tetapi untuk Amin sendiri, bagaimana kalau kita lihat dari sudut pandangan kalau dulu Rasulullah sendiri dan Sayyidatina Khadijah juga perbezaan umur yang begitu jauh pada waktu dan ketika dahulu. Tetapi sekarang ni kenapa masih lagi ada stigma dalam kalangan masyarakat yang merasakan macam isteri dia jauh lebih berusia lah. Okey ke perkahwinan tu? Okey, thank you Ayana. Pertama sekali saya mohon Yana tarik balik kenyataan lelaki lambat matang tadi ya. Wah, lama kena tarik balik ke? Terima kasih Amin. Kita dengar dulu hujahnya, kita dengar dulu. Kedua, saya juga nak memperbetulkan beberapa salah faham kita tentang Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah. Sebab dalam Ar-Rahiqul Makhtum, satu kitab sirah yang dikarang oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakpuri, beliau menyebut rupanya fakta yang mengatakan Khadijah berumur 40 tahun ketika bernikah dengan Nabi adalah fakta yang tidak sahih. Malah cerita itu juga dikatakan diriwayatkan oleh Syiah untuk memfitnah Siti Khadijah. Mengikut riwayat yang sahih, sebenarnya umur Khadijah ketika bernikah dengan Nabi adalah 28 tahun. Ada kata 30 tahun, bukan 40 tahun. Dan Rasulullah ketika itu, jangan pula kita kata kalau gitu sama baik dengan Rasulullah. Tak, Rasulullah ketika bernikah dengan Khadijah umurnya adalah 25 tahun. Masih lagi Khadijah lebih tua at least 3 tahun daripada Nabi SAW. Tapi riwayat yang mengatakan bahawa Rasulullah bernikah dengan Khadijah ketika umur 40 tahun itu tidak sahih. Itu baru untuk kita sebut. Betul. Terima kasih Amin. Ya, betul. Sebab kalau kita teliti hadis-hadis yang sahih, memang Khadijah tidak berumur 40 tahun. Okey, yang kedua, lelaki ni kita dimatangkan oleh perjalanan hidup. Tetapi pada masa yang sama juga, kena ingat lelaki ada juga kotak-kotak dalam hidup mereka yang disebut sebagai kotak kanak-kanak. Yang mana benda tu akan terselah bila kena dengan masa dan waktunya. Okay? Contoh bila dia bertemu dengan geng dia, dia mula menyelahkan sifat kanak-kanak dia. Betul tak Farid? Amin, saya rasakan Fahrin Ahmad punya kotak kanak-kanak ni sangat besar. Sangat besar. Betul Min. Okey. Tapi bila tiba pada masanya, dia boleh menunjukkan karakter dia yang matang. Okey. Tak dinafikan juga ada lelaki yang jenis dia tak reti nak menyesuaikan keadaan. Time dia waktu dia kena matang, dia tak matang. Time sepatutnya dia kena down to earth macam layan dengan budak-budak, dia jadi konon-kononnya bajet dewasa.
Dia tak reti nak menyesuaikan keadaan. So by the end of the day, it's all about dua perkara. Pertama, bagaimana kita dibesarkan, kan? Kedua, siapa orang di sekeliling kita yang membentuk bagaimana kita menyesuaikan diri dengan keadaan. Sebab saya percaya macam Abeju kita, kan? Memang dia ada sifat kanak-kanak dia, tetapi ada time juga dia serius. Ya, betul. Mami kita pun ada time dia buat perangai meroyan dia. Tapi ada ketika dia perlu serius, dia serius. Okey. So kita kena perbaiki cara how do we adapt with the situation. Dia tak boleh selalu serius, tak boleh selalu keanak-anakan. Dia kena pelbagai. Okey, ini bermakna kematangan itu sebenarnya diukur daripada mungkin pendedahan, pengalaman yang mereka lalui. Environment juga kot. Dan betul juga kadang-kadang ada orang kita tengok mereka dah berusia tapi tak matang-matang pun ada juga sebenarnya. Okey, Izu, kita dah dengar Amin menerangkan tentang jarak, tentang kematangan dan sebagainya. Okey, Izu sendirilah jarak memang kita dah tahu jarak 8 tahun tu ada sebarang cabaran-cabaran tersendiri tak di anda dan Awin dan juga dengan orang luar, persepsi orang luar tentang perkahwinan anda ni? Memang akan ada masalah sebab ialah bila kita kahwin, bila orang tahu umur kita jarak kan, so orang kata ni Awi pun pernah kena orang tuduh dia berumur Izu. Oh lemak. Apalah kan. So kalau kita tengok dekat social media memang teruklah orang tak suka kita orang, tak tahu sebab apa. Sedangkan family kita orang di sekeliling kita orang dan kita orang sendiri kita rasa okey je dengan hubungan kita orang, tak ada masalah pun dengan umur, tak ada masalah pun dengan satu family kita orang. Orang-orang luar pula yang cuba nak provoke, cuba nak kata itu, cuba nak kata ini. So benda-benda macam gitulah yang sedikit sebanyak ganggu juga pemikiran kita orang. Cuma kita macam Izu dengan Awin selalu bagi kita Izu, jangan fikir pasal orang. Izu pun sama, akan selalu bagi tahu kat Awin, jangan fikir pasal orang. Yang nak hidup bahagia ni kita, bukan orang lain. Yang penting cinta tu. Izu? Betul. Lambat sampai. Tapi saya suka apa yang Izu katakan tadi, yang bercinta tu. Lambat sikit. Tapi nak say thank you dekat Abang Amin tu. Saya suka apa yang Izu cakap. Yang bercinta tu kita berdua tak perlu mendapat approval daripada orang di sekeliling, apatah lagi orang yang kita sendiri tidak kenal. Tapi Yana nak tanya jugalah dekat Mami Didi kan. Ada juga orang yang beranggapan kalau wanita yang lebih dominan, yang alpha ni lebih sesuai untuk berkahwin dengan lelaki yang jauh lebih muda daripada dia. Sebab wanita yang alpha ataupun yang lebih dominan ni sebenarnya lagi suka membuat keputusan. Jadi bila berkahwin dengan lelaki yang lebih muda ni, dia orang tak reti buat keputusan kot Mami. Mami, soalan ni untuk Mami. Mami dengar ke? Lah. Apa dia? Mami? Okey. Hello? Mami. Mami dengar ke soalan tadi? Dengar. Korang dengar Mami tak? Okey, kami tanya ni Mami, pasal orang kata Mami queen control. Mana tahu? Tak Okey. adalah, bukan pun. Memang selalu keputusan kebanyakan Mami yang buat keputusan. Kenapa macam tu Mami? Ada lambat sikit. Dia akan jadi lambat pasal dia tapi lately ni memang semenjak kami ni dah lebih 10 tahun berkahwin. So kadang-kadang kita berbincang lah. Kadang kalau bincang keputusan juga tetap aku juga untuk bincang dengan dia. Bincang kadang 3 hari, kadang 3 minggu. Tapi keputusan tetap yang aku punya idea pun Tapi tak apa, Mami pun kalau kita dengar-dengar kawan-kawan bercerita pun, Mami ni isteri solehah yang sangat menghormati suami. Betul. Dekat studio makan bersuap tau. Okey, kita kembali pada Amin. Okey Amin, kita dah melihat situasi pengalaman daripada rakan-rakan kita sendiri. Sebenarnya selalu yang kita katakan, okey, dia punca dia adalah cinta. Alhamdulillah berjodoh, okey. Tetapi ada pelbagai persepsi, pelbagai mungkin juga isu berbangkit yang boleh wujud daripada perkahwinan yang jarak usianya sangat jauh ini, yang mungkin orang tak perasan agaknya Amin. Silakan. Betul. Ramai orang bila bercakap tentang bercinta ni, bagi mereka mesti cinta sahaja. Apa yang Farin sebut betul, mesti cinta. Tapi kalau cinta semata-mata tak cukup. Sebab tu saya kadang-kadang menyampah dengan budak-budak universiti.
guys, macam mana cinta tu nak kekal selamanya? Dia orang jawab dengan penuh confident. Cinta sejati. Saya kata, tak adanya. Sebab cinta tu dia mula-mula. Yang menjadikan perkahwinan itu kekal lama adalah memahami dan menerima yang lebih dan yang kurang. Sebenarnya sekali lagi, yang mengekalkan perkahwinan ialah memahami dan menerima yang lebih dan yang kurang. Sebab sebelum kita kahwin, semua indah. Kan? Tanyalah Benju ke mami kita ke, sebelum kahwin kita nampak bakal pasangan kita, Prince Charming ke, semua sempurna lah kan. Isteri boleh tengok bakal suami, wow, Masya Allah, solehnya. Bila dah kahwin? Sekali dah ya Allah, ya ampun. Dengan kain plekatnya letak berata. Kalau selam dalam sungai, yang buaya-buaya timbul. Dia pun tak plekat kan. Baru tahu perangai sebenar. Tapi kenapa ada je pasangan-pasangan walaupun begitu dia boleh bahagia sebab dia menerima yang baik dan dia menerima yang buruk. Saya suka Benju jawab tadi. Dia kata memang ada cabaran dalam perkahwinan. Semua ada. Saya pun kata alah mentang-mentang aku motivator. Tak adanya. Motivator pun ada masalah juga dalam perkahwinan kan. Ada masa bini merajuk, ada masa tersalah cakap, ada masa terkantoi buat benda bongok. Biasa. Tapi macam mana kita mengurus tu, ia adalah soal memahami, menerima yang lebih dan menerima yang kurang. Saya ingat Rain, masa kita belajar law dulu, even Yaina, masa kita belajar family law, kan ada case Corbett versus Corbett, ada case Hyde versus Hyde kan. Itu case wajib hafal bagi budak law. Dalam bila kita baca law journal tu, dia sebut marriage is not about marriage per se. Marriage is about interaction between one to another. Perkahwinan adalah soal interaksi daripada seorang kepada orang yang lain. So kalau kita tak berinteraksi, kita berprasangka, berprejudis kan, cepat menghukum, payahlah. Betul. Sebab tu apa yang Mami buat, bila dia buat keputusan, dia tak salah dengan syarat dua-dua setuju. Okeylah. Kan? Dan lain pasangan mungkin dia punya cara tu berbeza. Jadi tak boleh nak samakan setiap pasangan tu dengan pasangan yang lain. Dan Amin, saya tertarik juga bila saya tengok dekat TikTok kan, ada satu pasangan ni isterinya berusia 20 lebih dan suaminya berusia 60 tahun. Jadi perbezaannya cukup jauh di situ. Tetapi apa yang saya lihat yang dikongsikan oleh isterinya tadi adalah suaminya tu lebih matang, lebih memahami dan membenarkan apa yang dilakukannya selagi mana mereka bersetuju antara mereka berdua. Jadi usia ataupun faktor jarak usia itu tidak memainkan peranan yang begitu besar lah untuk pasangan itu. Tak kira kalau suami ke isteri lagi muda, kalau dia orang main TikTok, redor je. Kan? Okey, tak apa, untuk tetamu-tamu kita, sebentar lagi kami akan kembali bersama dengan anda kerana terlebih dahulu ni kita nak kongsikan apa pendapat orang ramai di luar sana mengenai topik kita pada hari ini. Kita saksikan. Pasangan beza umur ni I tak kisah sebab dia lagi tua ke, lagi muda ke, yang penting kita kena tengok perwatakan dia, cara dia berfikir, cara dia bergaul dengan orang sekeliling dan juga keluarga dia. 2-3 tahun okey. Kalau kita dapatkan umur yang lebih jauh macam 10 tahun, kita dah hidup dalam zaman yang berbeza. Pemahaman pun berbeza, interest pun berbeza. Kalau diberi pilihan saya tak kisah muda atau tua, yang penting dia punya sifat kasih sayang, bertanggungjawab, betul langsung, itu yang penting dalam rumah tangga. Kalau saya tak nak pasangan yang terlalu banyak beza umur, sama ada sama umur ataupun kalau paling tua pun mungkin dalam 5 tahun tua macam itu. Itu tidak menjadi masalah jika wanita tersebut tidak kisah tentang hal itu, yang akan melabel wanita tersebut sebagai cougar ya. Tetapi kalau kita jenis tak kisah mulut orang nak cakap apa, kita tak ada masalah. Bagi I, benda tu perkara yang normal. Tua tak semestinya dia matang, ataupun bila dia muda tak semestinya dia ni kurang berpengalaman atau kurang matang dalam hubungan. So isu macam ni biarlah pasangan tu sendiri yang tentukan.
Okey, rata-rata pendapat yang sangat menarik. Orang kata usia tu bukanlah satu isu, tapi yang penting persefahaman di antara kedua-dua pihak dan juga sifat dan juga sikap masing-masing sebenarnya. Okey, saya nak terus kepada Mami Didi. Kalau Mami dengar pada saya sekarang ni. Mami dengar ke? Halo Mami. Mami Didi. Okey, tak apa. Mami rasanya tengah berlakon. tengah syuting tu rasanya tu. Ini Okey, Mami. Ya. Sibuk betul syuting. Okey, tapi apa pun terima kasih. Terima kasih. Masih lagi bersama dengan kita ni. Okey, Mami. Okey, Mami lebih berusia daripada Syam tu. Okey, 3 tahun kan. Tapi kadang-kadang kan orang bila tengok, ada tak pernah Mami kata, suami, I lagi tua daripada you tau. You kena dengar cakap I. Lepas tu mungkin ada satu situasi pasal isteri memang kena menghormati suami. Kena salam cium tangan, kena melayan suami. Wujud tak pernah tak situasi seperti itu dan juga kejanggalan yang Mami rasakan? Bagi Mami tak ada kot. Kita orang ni memang kepala brutal. Kita orang. Tapi menghormati, memahami adalah satu tunggak dia. Maksudnya macam mana pun dia muda daripada kita, hormat tu kena ada. Salam, cium tangan. Maksudnya kalau kata kita rasa macam tak boleh nak kontrol, kita fikir balik, ni suami aku lah, aku kena buang ego aku. Kalau aku pun buang ego aku, dia tetap suami aku walaupun kadang aku geram tengok muka dia. Ya? Okey. Macam Abang Syam kau ni, dia manusia yang tenang. Macam Tuhan tu cantumkan kita orang, yang aku ni panas, dia sejuk. So dia lah manusia yang menenangkan Mami kalau kata dalam keadaan aku tengah stres, aku tengah macam ada masalah, ada dugaan, ada apa, dia lah orang dia yang menenangkan. Okey. Memang. Nampaklah dia cool. Mami yang uraga. Tapi kan Kau tak ada lah. saya sebenarnya kan tertarik bila Mami cakap pasal kena menurunkan sedikit Ego. Kalau macam Izu kan, ada tak Izu berada di situasi yang sebegini? Disebabkan Awin jauh lebih berusia daripada Izu, jadi Izu rasa macam tak apalah kita turunkan ego kita sebab kita nak menghormati isteri kita yang sebenarnya lebih berusia, dan mungkin apa yang dikatakan oleh Awin tu juga betul. Tetapi disebabkan ego kita, tapi kita kena turunkan ego. Kadang bukan apa ego, Izu, kita ni suami ke? Suami, you kena dengar cakap I. Kan? Wujud tak situasi macam tu? Kita suami. Kita suami, dia kena dengar cakap kita. Karena saya suruh dia kumpulkan baju-baju kotor semua. Kumpulkan. Saya nak masuk sekarang. Kumpulkan. Kita marah dia dulu. Kita buat. Tapi tak, untuk Izu dengan Amin, kita orang memang macam Amin juga kot, kita orang memang jenis yang gila-gila. So kita orang yang penting apa pun yang kita orang buat, saling menghormati antara satu sama lain. Dan yang paling penting sekali, setiap keputusan yang kita buat, kita kena bincang. So kalau rasa apa yang bagus datang daripada Awin, kita ikut apa yang Awin dah plan. So kalau apa yang bagus ni datang daripada Izu, kita ikut apa yang Izu plan. So kita balik berbincang lah. Kita tak ada kata selfish, aku suami kau kena ikut cakap aku. Sebab kau lebih berumur daripada aku kena ikut cakap kau. Tak ada. So kita orang memang give and take lah. Wah, saya kira itu satu tips yang cukup bagus yang jawapan dikongsikan menarik oleh Izu tu tadi kan. Dia macam, dia tak kira lah siapa lebih berusia ataupun siapa suami ataupun isteri tu, tetapi kalau benda tu membawa kebaikan kepada pasangan tersebut, itulah yang terbaik untuk mereka. Mami dah sampai dengan Syam dah. Inilah suami I yang kata bukan pada I tu. Memang nampak dia cool, Mami. Dia memang manusia tenang, ya, kadang beku. Okey, alang-alang lah kan. Kita tanyalah sikit Abang Syam. Tanya Abang Syam. Apa tu? Dia nak tanya kau. Tengok tu. Abang Syam. Ya, saya. Soalannya, macam mana Abang Syam boleh tahan dengan Mami Didi Alias ni? Macam mana boleh tahan dengan dia? Kita redor dia. Okey, Syam, terima kasih banyak kerana juga kepada Mami Didi kerana bersama tu sempat-sempat juga kita tanya-tanyakan. Okey, Amin, di penghujung perbincangan untuk topik kita pada hari inilah, usia bukan penghalang cinta. Jadi apa yang Amin boleh memberi pesan dan nasihat kepada masyarakat di luar sana tentang topik kita pada hari ini?
Pertama, kita tak boleh menjadikan usia semata-mata sebagai alasan untuk menyebabkan kebahagiaan rumah tangga tak dapat dicapai. Sebab terlalu banyak juga statistik di dalam perceraian di Malaysia ni berlaku bukan sebab usia pun. Ada yang suami lagi tua pada isteri. Ada yang suami isteri sebaya tapi kes cerai boleh tahan. So kita tak boleh menyalahkan usia semata-mata. Yang kedua, Tuhan Maha Adil, Maha Kuasa. Allah bila memasangkan seseorang dengan kita, cantik dah. Tengok contoh tadi. Abeju dengan Awin. Awin sangat berbeza dengan Abeju. Kalau Awin sebiji sama macam Abeju, saya rasa hura. Sama juga Mami Didi tadi. Tengok macam mana Abang Syam jawab soalan. Satu patah. Bila you all tanya soalan kat Mama Didi tadi, tanya sepatah, dia punya jawapan 460 patah. Betul tak? Tapi bila tanya Abang Syam, soalan 40 patah, jawab sepatah. Nampak tak? Dia jawab satu je, Redo. Penat bagi mic kat dia. Pasal mic lagi lama daripada jawapan. Nampak tak? Sama juga macam saya ni, saya penceramah, saya motivator, saya pengacara. Isteri saya pendiam. Kalau isteri saya pun cakap banyak, jenis pengacara juga, rasanya talk show hari-hari kat rumah kan. Betul. So begitu indahnya Allah. Cantik. Yang bertausianya Mama Didi, penontonnya Abang Syam. Okey. Amin. Okey, masa sangat mencemburui kita. Tiga-tiga tetamu kita semuanya hebat-hebat, semuanya sporting. Terima kasih sekali lagi kepada Amin, Mami Didi dan juga Izul Islam kerana bersama kita pada hari ini. Dan kita juga mendoakan agar hubungan anda suami isteri berkekalan hingga ke syurga. Amin, insyaAllah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Stay safe semua. Waalaikumsalam. Promo. Sempat lagi. Boleh Mami Didi. Jangan lupa, diam lagi Zu. Jangan lupa saksikan saya, Ulaina dan juga Mak Adam dalam Family Duo. Okey? Okey, Mami. Terima kasih. Terima kasih, Mami. Terima kasih semua. Okey. Datuk Jalal pun ada. Wah, kelas. Okey, salam. Okey, terima kasih. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi. Beres. Okey, memang seronok hari ni. Walaupun topik ni dengarnya macam ringkas, macam santai sangat, tapi sebenarnya banyak pengisian yang menarik, pengalaman sebenar yang kita dapat boleh jadikan panduan pada hari ni, Ana. Betul, yang paling penting kita tak perlu nak memuaskan hati orang di sekeliling kita. Yang penting pasangan kita bahagia, keluarga kita bahagia dan orang terdekat dengan kita bahagia dengan kita. Tak kisahlah jarak usia tu pun. Jadi Ana insyaAllah bahagia. Saya pun jarak usia dengan isteri saya. Isteri saya lebih tua 2 tahun daripada saya. Tengok bahagia je Farin. Dah nak masuk anak kedua dah. Okey, pastikan anda tidak ke mana-mana kerana anda akan terus bahagia bersama wanita hari ini.